been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. See, my confidence is shaking and my heart is feeling vacant, so you tried to fill it in. You said I could fix the broken in your heart, you would save them, darling. But I don't know why you're shooting in the dark. I can't feel in nothing. But love, pray for me. I never had somebody, so I don't know how to love. Pray for me. I know I need somebody, so I can learn how to love. Darurat Malaya juga dikenali sebagai Anti-British National Liberation Perang. Ialah perang gerila yang berlaku di Malaya British antara pejuang komunis pro kemerdekaan, Tentera Pembebasan Kebangsaan Malaya MNLA dan Angkatan Tentera Persekutuan Tanah Melayu, Empire British dan Commonwealth. Komunis berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan Tanah Melayu daripada British Empire dan untuk menubuhkan ekonomi sosialis, manakala Persekutuan Tanah Melayu dan pasukan Commonwealth berjuang untuk memerangi komunisme dan melindungi kepentingan ekonomi dan penjajahan British. Pada 17 Jun 1948, Britain mengisytiharkan darurat di Tanah Melayu berikutan serangan ke atas ladang yang seterusnya merupakan serangan balas dendam atas pembunuhan aktivis sayap kiri. Zaman darurat telah membawa pelbagai kesan kepada politik, ekonomi dan sosial di negara kita. Insiden itu bermula sebelum terbitnya fajar. Seorang lelaki komunis bersenjata melancarkan serangan gerila ke atas bala polis yang menyebabkan kematian hampir semua pegawai polis yang ditempatkan di situ. Kemudian, penyerang itu sangat percaya bahawa mereka akan dapat mengalahkan anggota polis itu dan mengawal balai polis. Kira-kira sebanyak 180 tentera komunis menyerang yang diketuai oleh Muhammad Indah, iaitu Malay Komunis. Selepas 5 jam, tembakan pertama dapat dilepaskan oleh tentera komunis. Komunis dapat memasuki pertahanan polis Bukit Kepong, kemudian membakar tempat itu. PKM menggunakan pelbagai platform untuk memperluas pengaruh mereka. Mereka bergerak melalui Kesatuan Sekerja, organisasi, akhbar Cina dan penerbitan sekolah. Melalui cara ini, PKM berusaha menyebarkan ideologi komunis dan memperoleh sokongan dari rakyat. Untuk mengukuhkan pengaruh komunis, PKM kemudian dimasukkan ke dalam Kesatuan Sekerja. Dalam kesatuan ini, PKM bekerjasama dengan sektor pekerja untuk melindungi hak-hak mereka dan memperjuangkan agenda komunis. Pada tahun 1942, PKM membentuk Tentera Anti-Jepun Rakyat Malaya MPAJA yang juga dikenali sebagai Bintang 3. MPAJA berperanan dalam melawan penjajah Jepun dan memperoleh sokongan dari British dalam bentuk senjata, latihan, bantuan kewangan, logistik dan bekalan perubatan. Selepas Jepun menyerah kalah, terdapat kekosongan politik di Tanah Melayu kerana British lewat tiba ke Tanah Melayu. Situasi ini memberi peluang kepada PKM untuk mengembangkan pengaruhnya. Bintang 3 daripada PKM melalui MPAJA keluar daripada hutan dan menyematkan huru-hara. Mereka melakukan kekejaman terhadap Melayu, Cina dan India yang pernah berkonspirasi dengan Jepun. Apabila BMA mengambil pentadbiran di Malaya, MPAJA telah dibubarkan pada 1 Disember 1945. Walau bagaimanapun,
PKM dibenarkan untuk beroperasi sebagai organisasi yang sah di Tanah Melayu. Situasi ini memberi PKM peluang untuk mempengaruhi beberapa organisasi yang mempunyai ideologi komunis. Seterusnya, PKM menyusup ke Persatuan Pekerja iaitu Pan-Malayan Federation of Trades Union. Dari Disember 1947 hingga Mei 1948, Komunis berjaya untuk mengawal 335 Persatuan Pekerja dan menyusup PKMM, MDU dan Putera AMCJA. Pertama, darurat negara memberi kesan jangka panjang kepada negara kita dari aspek politik dan sosioekonomi. Acara ini juga mempercepatkan usaha ke arah rundingan kemerdekaan. Antara ilmu yang boleh diperoleh ialah kita sebagai rakyat Malaysia tidak seharusnya mengulangi kesilapan yang sama agar kejadian yang sama tidak berlaku. Kita juga harus lebih bijak dan tidak mudah mempercayai sebarang berita yang tidak pasti kesahihannya. Kemudian, nilai-nilai murni yang boleh diperolehi semasa melakukan penyelidikan ini ialah nilai kerjasama, nilai kepimpinan dan nilai kebijaksanaan. Akhir sekali, semoga Malaysia menjadi lebih maju dan koperasi negara suatu hari nanti. Di samping itu, harap anak-anak muda Malaysia mempunyai keinginan untuk membangunkan dan membanggakan Malaysia agar dapat berdiri sama tinggi dan sama rendah dengan negara maju yang lain.